Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kasihi saudara pengurusi yang dikasihi Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazim Muhammad Nur selaku CEO MAIPS. Dikasihi Tuan Khairul Anwar bin Ahmad. Dikasihi Tuan Muhammad Hafiz Abu Seman yang pemangku pengarah JAIPS dan juga merangkap pengurusi masjid. Yang dikasihi Tuan Haji Ruzaini bin Rais, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, merangkap pengurusi jawatan kuasa hal ehwal agama Islam, kebajikan, bencana, hubungan dan kerjasama sempadan. Dan tuan-tuan imam, tuan Mahathir, pegawai kaki tangan AADK, tuan imam, hadirin dan hadirat sekalian. Saya tadi ini macam tak boleh nak mai. Saya rasa saya demam. Jadi saya takut nak mai. Saya test. Pukul 3, naik 1. Okey. Tapi seriau juga. Nama lagi kena orang lain. Nak keluar tadi, test lagi sekali. Naik 1 jugalah kan. Dia ingat kalau naik 2 tadi, tak main lah. Terima kasih kepada pengurusi yang takziah kepada ayahanda saya. Ialah kematian merupakan sesuatu yang kita semua akan duka cita siapapun. Kerana bukan soal kematian, kerana kita tahu kematian itu sesuatu yang pasti akan berlaku bukan saja kepada orang lain, kepada kita juga. Cumanya sebagai manusia, dia carry bersama kenangan, ingatan, dan manusia ni demikian Allah jadikan sifatnya. Cumanya saya semalam ni dalam keadaan kesedihan ini, saya syukur kerana ada satu orang daripada Brunei, dia hubungi saya. Dia minta nama ayah saya yang penuh. Saya tanya nak buat apa? Dia kata dia nak derma untuk masjid. Jadi dia nak letak nama ayah saya. Saya kata Alhamdulillah. Ayah saya ni hidupnya Brunei pun tak Nabi. Tapi saya kata rezeki dia lah, rezeki pahala untuk dia. Dan Allah Azza wa Jalla itu membahagi-bahagikan rezekinya. Kadang-kadang dia bahagikan rezeki itu di dalam hidup kita, selepas hidup kita juga. Ada sebahagian rezeki kita yang bukan bersifat makan, minum dan harta. Cinta merupakan rezeki. Ini pasal isu dadah ni. Kan? Nabi SAW apabila ditanya tentang Khadijah, Nabi kata, ruziqtu hubbuha. Aku telah diberi rezeki cintanya. Kerana cinta adalah satu rezeki. Ada orang dia ada harta, tetapi dia tidak ada cinta. Cinta anak-anak tak ada kat dia. Cinta isteri, cinta suami tak ada kepada dia. Saya tadi datang, dia orang ajak naik atas bas tu tadi. Melawat. Bas ni katanya di Malaysia ada 2 biji ya. Saya ambil lah satu gambar patung yang hinguih meleleh tu. Orang kata hinguih meleleh lah kan. Pasal dadah lah, bukan pasal sesemua. Tapi saya nak sebut satu hal tuan-tuan. Apa yang agama buat dengan kita? Agama apabila berdatang, ia bukan saja soal solat, puasa, zakat, haji, apa yang haram, halal di sudut jual beli. Tapi agama itu membentuk syakhsiah, kepribadian diri kita itu. Kalau satu orang berjalan dalam masyarakat, hidung duk meleleh, hayak liok, meleleh, baju sengit, bau busuk, tak ketahuan hala, penonjolan itu saja haram di sisi agama. Tunjuk macam tu. Sebab
Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya, diriwayatkan oleh An-Nasai dalam Al-Kubra. Nabi SAW kata, "Man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahu Allah thawba madhillatin yaumal qiyamah." Siapa yang pakai thawba syuhrah, pakaian yang syuhrah. Pakaian yang syuhrah ni tuan-tuan, kita pakai pakaian yang pelik pada orang. Ulama berbincang, di kalangan para ulama ada yang memakruhkannya, di kalangan mereka ada yang mengharamkannya jika sampai ke tahap tertentu. Walaupun kita pakai jubah. Kalaulah pakaian itu dua ciri yang menyebabkan dilarang pakaian. Satu, dia mewah terlampau. Sampai orang pakat duk tengok. Dia kata, dia pakai pakaian yang yarfa'un nasu ilaihi absarahum. Orang pakat duk tengok, oh boleh sakan. Katakanlah orang semua pakai kot. Dia mai-mai, tengah-tengah hari lik-lik pakai kot dengan kot merah seluar. Pelik pada orang. Kita kata kat dia, awak pelik baju tu. Tutup aurat apa? Memang tutup aurat. Tapi dia pelik pada orang. Agama larang. Satu lagi pakaian yang dia panggil asyabul jiyad. Pakaian yang elok tetapi menimbulkan pelik orang. Orang situ tak pakai pakaian tu. Satu lagi pakaian yang kita pakai tu ialah pakaian yang radi'ah. Pakaian yang teruk. Yang ni teruk ni maksudnya selekeh sangat. Masuk mai masjid, mai berjalan ke kampung, butang terbuka. Kasut tak pakai. Janggut berserabut. Dia kata, "Baby, janggut aku bukan janggut hamba." Tapi agama tak bagi. Kerana ia mempunyai unsur yang menyebabkan satu mungkin kesombongan, bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua iaitu yahqirun nas. Yahqiruhun nas. Manusia akan pandang dia lekeh. Dan agama tak suka kita jadikan diri kita ni lekeh. Jadi diri kita ni pelik. Agama tak benarkan tu. Sebab tu Nabi sentiasa suruh sahabat pakai elok, potong rambut. Ini agama. Sehingga para ulama di kalangan salaf, ada mereka yang memakai kasut macam dengan slipper Nabi. Bila tengok, mula-mula dia pakai, kemudian dia tak pakai. Terkenahan tak pakai, dan tengok aku, dia kata, kerana aku tengok orang lain tak pakai, jadi pelik, bimbang, termasuk dalam larangan Nabi. Burnus, Nabi punya topi panjang. Ada orang pakai, di kalangan salah larang. Dia kata, kamu Nabi pakai. Dulu pakai, sekarang orang tak pakai. Bila orang pakai, jadi pelik. Bila jadi pelik, termasuk dalam larangan Nabi. Itu agama. Sebab agama mahu kita ini menonjolkan satu saksiah yang orang tak curiga dengan saksiah kita. Kadang-kadang kita tengok ada sebahagian selebriti, minta maaf lah kan. Dia pelik, baju kot dia warna-warni. Joker ke apa, kita tak tahu. Walaupun dia suka, tapi pada mata orang, dia ni, yalah, tapi dia ada something. Orang kata ada waya tu yang mungkin kita anggap tak apa nak kemas, nak kena pusing sikit lagi screwdriver tu. Kan itu persepsi manusia. Agama tak mau yang tu. Kita sendiri tengok-tengok satu orang main pakai baju pelik. Walaupun orang kata dia pandai ke apa, kita kata dia tak pandai. Sebab tu kadang-kadang, sekarang ni tak apalah zaman teknologi ni orang buka media sosial ni orang boleh tengok macam-macam. Saya selalu buat contoh dulu. Orang kampung. Kadang-kadang orang kampung tu tak biasa dengan jubah. Kita balik main jubah Arab hak pelik. Ada topi belakang ni besar. Oh, dia takut, terkejut. Ahli sihir mana sembahyang subuh dengan kita? Tapi kalau tempat tu biasa, tak apalah.
Apa yang saya nak ceritanya apa? Kalau benda-benda yang seperti itu, agama tak benarkan. Macam mana orang yang mengambil satu bahan sampai dia jadi pelik pada orang? Beringui, jalan melalut, cakap tak menentu. Ini adalah larangan syarak. Makan, ni bulan puasa kita cakap pasal makan. Makan yang halal, bukan yang haram, yang halal. Allah kata kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum, jangan kamu melampau. Padahal halal loh, yang halal. Jangan kira lagi innamal khamru wal maisiru wal ansabu wa azlamu rijsun min amal syaitan. Arak, judi, berhala, menenung nasib, keji daripada perbuatan syaitan. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Maka di antara salah satu ciri penting, saya tak panjang cakap tentang ni sebab kita bagi ruang yang lain. Tapi saya nak sebut ciri penting ialah dalam agama ni, dalam syariah ni dia panggil hifzul aql. Jaga akal. Syariat dia tu mai, dia jaga akal. Kerana Tuhan buat turun agama ni, dia jaga agama, dia jaga nyawa, dia jaga akal, dia jaga harta, dia jaga maruah, dia jaga nasab. Apa bukti dia? Sebab tu dia tak bagi kita minum arak. Dia tak bagi kita ambil apa-apa sahaja yang menyebabkan terganggu otak kita. Tuan-tuan, fikir ni di mana? Akal ni di mana? Akal di kepala ke? Akal di jantung kita? Akal. Quran kata akal ada di jantung kita. Kepala ni, dia hanya melaksanakan apa yang diputuskan oleh jantung kita. So, Tuhan kata, afalam yasiru fil ard, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi, yang mana bagi mereka itu jantung-jantung yang mereka berakal dengannya. Akal bukan di sini, di sini. Orang kita kata, hang otak tak ada akal kah? Sebenarnya akal di dada kita, di jantung kita. Itu dengan penegasan Quran. Sebab tu orang kata, bila elok jantung hati kita, eloklah. Bukan hati, jantung. Heart, in my heart. Bukan liver. Terjemahan tu salah. Tapi apa yang saya nak sebutnya ialah, agama protect ini. Dia tak bagi kita ambil apa-apa saja yang ubat batuk pun tak boleh. Air zam-zam, rendam dengan kurma, lama-lama biar, tiba-tiba minum-minum penin. Tak boleh. Walaupun kurma ajwah, air zam-zam tak boleh. Muskir. Kerana memabukkan, merosakkan akal, tak boleh. Tak nanti daun ketum. Ada orang kata takkan daun ketum haram. Kejadian Allah kata. Ada geng-geng dalam duk penin tu boleh jawab. Daun ketum ni kan kejadian Allah. Pasal apa haram? Abang kata dia babi pun kejadian Allah juga. Dalam duk penin tu boleh gagah ada satu jawapan dalam kepala dia. Agama protect. Dia tak mau. Apa-apa saja yang kita buat yang mengganggu kestabilan akal kita. Sebab tu agama wajibkan kita belajar. Haram orang yang tak belajar sehingga dia bodoh dan dia tak tahu hukum hakam Tuhan. Dia kena belajar. Wajib kita bekerja. Kalau nak bekerja, kena ada ilmu tentang pekerjaan. Supaya kita dapat rezeki, kena nak cari rezeki, kena bekerja. Wajib ilmu berkenaan. Menuntut ilmu wajib. Talabul ilmu faridah. Talabul ilmi faridah. Menuntut ilmu faridah. Kewajipan. Kenapa? Kena akal. Agama larang khurafat. Percaya karut-marut. Agama tak benarkan. Sebab apa? Kerana nak pelihara akal. Dia kata, punya pasal lah aku nak percaya benda karut. Tak boleh. Sebab tu Nabi kata, man ata'arrafan fasa'alahu fasaddaqahu, lam tuqbal lahu salatu 40 yawm. Siapa yang datang pergi jumpa pada tukang tilik, tanya dia, benarkan dia, tak diterima sembahyang dia. Dan sebahagian riwayat dia tak sebut fasaddaqah. Dia datang saja tanya dia, maka tak diterima
sembahyang dia. Kalau membenarkan dia, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka kufur dengan apa yang diturun pada Muhammad. Sebab apa? Pasal memandulkan fungsi akal. Fungsi akal. Kita pergi tengok orang tepi jalan. Ni, jual cincin. Cincin ni kalau pakai rezeki banyak. Kalau nak menega, elok abang beli. Akal kita bodoh. Dia sendiri menega tak kaya-kaya. Yang dia jual cincin tu kat kita. Tu agama larang. Pi tenung nasib. Orang yang tenung nasib tu tepi jalan je. Saya duduk masa di London. Di London ni ramai. Orang gipsy. Ada bola dia apa. Ramai Mak Saleh. Kadang-kadang kita ni kadang-kadang sangka Mak Saleh ni cerdik lah. Bukan dia cerdik mana pun. Sebagainya. Dia pergi tanya orang gipsy tu. Tentang orang gipsy tu pun hidup ala-ala saja di bandar besar London tu pun. Kalau dia boleh tahu masa depan, tentu dia pun tak ada nasib macam tu. Maka fakulti akal. Agama suruh kita protect. Agama larang apa lagi? Kita larang kita taklid buta. Ikut. Tak tahu sebab. Agama larang. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Bila dikatakan kepada mereka, ta'al, mari tu ikut apa yang Allah turun dan kepada Rasul. Dia kata, cukuplah apa yang kita tengok mak bapak kita buat. Taklid. Blind imitation. Ikut. Orang kata, mengkhinzir buta. Ikut. Tak tahu apa, ikut. Agama larang. Sebab apa? Sebab telah memandulkan akal. Kalau semua ni agama larang, agama suruh kita fikir. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ikut apa yang kamu tak ada ilmu. Apa hukum orang-orang yang buat apa saja tindakan yang membodohkan akal dia? Sebab tu Islam melarang kita membodohkan akal. Percaya pada khurafat, dengar benda yang tak betul, pergi makan benda yang tak tahuan hala, sehingga tak boleh fikir. Termasuk dadah dan seumpamanya. Islam larang. Hadis Nabi SAW. Hatta hadis, para ulama buat kaedah. Iza ra'aita hadis, yukhaliful ma'qul, yunaqidul usul, yubayinul manqul, fa'alam annahu hadithul mawdu'. Bila kau tengok hadis itu bercanggah dengan waras, logik yang kuat. Bercanggah dengan usul agama. Bercanggah dengan teks-teks sahih yang ada dalam Quran dan Sunnah. Kamu boleh tahu hadis itu palsu. Orang dok main tanya, ni hadis palsu sahih ke ni? Kadang-kadang memang kita tak tahu sahih ke tak. Tapi ada hadis yang kadang-kadang memang terang-terang tak munasabah. Sesiapa yang baca ayat sekian-sekian, surah sekian-sekian, akan masuk di dalam syurga. Masuk syurga betul. Dan mana di dalam syurga tu ada 70,000 katil. Di atas setiap katil 70,000 bantai. Setiap bantai ada 70. Pakai sedap mulut dia kawan yang buat cerita hadis tu. Tidak menasabah. Islam waras. Sebab itu, apabila tuan-tuan menganut agama Islam yang benar, penilaian kita waras. Keputusan kita waras. Sebab tu wali ni bukan wali yang jadi wali anak perempuan. Dalam hadis disebut waliul mursyid, wali yang mursyid. Sebahagian riwayat. Sebab apa? Sebab dia boleh pertimbangkan. Kalau bapak tu pertimbangan tak betul, anak perempuan boleh bagi tahu, qadi, pak saya tak layak jadi wali. Dia pun duk berdengung elok. Dan isteri sebahagiannya, dia kena tahu, kalau suami dia ambil dadah, menjadi hak kepadanya untuk tuntut cerai. Kalau dia mahu. Kerana itu memudaratkannya. Dan dia tidak dianggap derhaka dalam agama. Bukan saja dadah, kalau ikut fatwa kita, kalau suami merokok, dia tak tahan, tiap-tiap hari sedut asap rokok suami dah. Daripada dia sihat sampai tak sihat lah. Kalau dia tuntut cerai kerana suami memudaratkan, boleh tuntutan dia. Qadi mesti pertimbangkan.
Tambah kalau ambil dadah, balik duk pukul orang. Pukul bini, pukul apa. Dan ini yang kita sebut lama dah. Mudah-mudahan diperoleh kita insya-Allah selesaikan hal ni. Bila tengok suami bahaya ambil dadah dah ada rekod pukul isteri dah, patutnya tak ambil masa lama untuk pisahkan mereka. Ramai jadi mangsa. Tika mana pukul isteri sampai cedera. Itu ada di Melaka, hampa tak bangun kan? Dan syarat. Kerana syarat protecting faculty of mind, minda, akal. Dan ini adalah isu yang penting untuk kita addresskan. Muslim yang betul, Muslim yang memahami agama lurus cara fikirnya. Sebab tu agama ni, kalau tuan-tuan tengok, dia tak suka orang ketawa terbahak-bahak. Buat prank kat orang sampai orang terkejut. Benda tu syarat tak benarkan. Dia yafzal, mukmin, dia bagi orang takut. Orang Melayu ni ada satu benda, penyakit dia latah. Bukan semua orang latah, ada orang yang latah. Kita tahu orang tu latah, kita duk pergi main lagi dengan dia. Sehingga kadang-kadang dia buat benda-benda, dia pergi pukul orang, dia terkejut dia pergi buat benda-benda, dia mencarut. Orang yang mencetuskan itu, dia berdosa. Kerana dia memalukan orang tu. Kau ni bertindak luar daripada kawalan diri dia. Dan ini adalah hal-hal yang mustahak untuk kita tahu dan panjang lagi berhubung dengan penjagaan minda ni. Saya sebenarnya nak cakap 5 minit ni, dah lebih. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan majlis ini benar-benar memberi manfaat kepada tuan-tuan sekalian. Dan juga terima kasih, saya juga mengalu-alukanlah kehadiran Tuan Huzaini dan majlis ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari majlis ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.